Selain dua panduan yang disebut dalam bahagian pertama, hadis ini juga turut mengingatkan kita supaya tidak naif tentang realiti kehidupan dunia. Bukan semua agamawan itu ulama. Malahan bukan semua yang jujur, benar, dan bijaksana. Melalui ayat 2 hingga 3 surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa salah satu tujuan kita diciptakan adalah untuk diuji. Lalu, kita diberikan pilihan, sama ada untuk mengikuti jalan yang lurus atau memilih untuk menyimpang. Seperti insan lain, agamawan juga terbahagi kepada dua kategori ini. Dari Rabai dan Padri Ahlul Kitab yang sengaja merubah hukum Allah hingga munafik yang berpura-pura beriman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Ahlul Bid'ah yang bermunculan sejak era As-Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in sampai sekarang. Agamawan terpesong akan sentiasa ada sehingga ke hujung hayat dunia. Inilah hakikatnya. Oleh itu, ayuh kita sama-sama mengikuti perincian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam Musnad Asy-Syamiyyin 588 yang telah dinilai sahih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ilmu ini akan didukung oleh mereka yang adil pada setiap generasi, melindunginya daripada putar belit golongan pelampau, gambaran salah golongan pendusta, dan tafsiran golongan jahil. Bayangkan dua botol jernih diletak bersebelahan. Dari jauh kedua-duanya nampak serupa. Masing-masing berisi cecair jernih lutsinar. Namun apabila diperiksa lebih dekat, melalui bau atau rasa, barulah diketahui sifat sebenarnya yang berbeza. Satu botol berisi air tulin yang menghilangkan dahaga dan menampung kehidupan. Botol yang satu lagi pula mengandungi alkohol gosok yang walaupun kelihatan bersih, berbau sengit dan membahayakan jika diminum. Begitulah analogi hadis marfu' tadi. Secara kasar, kebanyakan pembawa ilmu agama sama ada kelihatan seperti mendasarkan ilmu mereka pada Al-Quran dan hadis atau mendakwa benar-benar melakukannya. Realitinya, mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Hanya satu yang otentik, sedang yang lain memperdaya dan berbahaya. Hanya satu ulama tulin, sedang yang lain itu laksana penceramah era jahiliyah. Selain kedalaman ilmu pengetahuan, apa yang membezakan ulama tulin daripada penyamar adalah cara mereka memperlakukan ilmu agama. Sarjana sebenar berlaku adil, jujur, lurus dan setia terhadap Al-Quran dan hadis, memeliharanya sebagaimana ia diturunkan, diwariskan, dan diamalkan oleh generasi terawal, malah melindunginya daripada segala bentuk kerosakan. Tidak seperti ilmu dunia yang mengalami proses evolusi, ilmu wahyu sudah pun sempurna sebagaimana firman Allah Azza wa Jal pada ayat 3 surah Al-Ma'idah. Sesuatu yang sudah pun mencapai kesempurnaan, jikalau diusik, akan terganggu keseimbangannya serta membawa kepada kemusnahan. Sebagaimana yang disebut dalam Sahih Muslim 1920, mereka ini akan sentiasa berjaya di atas jalan kebenaran. Dan mereka ini samalah seperti botol air tulin yang diperlukan oleh umat. Di atas jalan yang batil pula, wujud tiga kumpulan khutbah jahiliyah, tidak kira mereka memiliki gelaran, sijil, pengaruh, ataupun pangkat. Pertama adalah kelompok ghulu yang mencemarkan kesederhanaan cara hidup yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Mereka membawa kemusnahan dari soal ibadah hingga akidah, malah bisa membawa kepada keruntuhan tauhid, seperti firman-Nya pada ayat 77 surah Al-Ma'idah. Kedua adalah golongan pembohong yang memperlakukan ilmu agama seolah-olah ia berasal daripada mereka, dengan mengutamakan akal, mentafsirkan Al-Quran sesuka nafsu, memalsukan hadis, menggunakan mimpi dan kata-kata tokoh yang bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul-Nya sebagai hujjah, malahan mereka reka ibadah. Dan ketiga adalah mereka yang tidak cerdas dan yang gelap hatinya.
Anak-anak unta yang diperah susu, tidak faqih, serta tidak mengamalkan ilmu mereka yang menyebarkan pelbagai bentuk kekeliruan. Namun, membandingkan botol-botol itu tidaklah semudah yang disangka. Melalui teks lain dalam silsilah As-Sahihah 3189, untuk membezakan ilmu pada era di mana fuqahanya sedikit dan penceramahnya pula bercambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa sensor yang harus dimiliki adalah ilmu wahyu yang menerangi hati. Tiada yang dapat menilai ilmu, melainkan ilmu juga. Ia amat penting di saat ilmu agama mengalami kerosakan dan orang ramai mula memandang penceramah sebagai cendekiawan. Dan untuk dilindungi oleh Allah, ilmu itu wajib dituntut dengan ikhlas kerananya, sebagaimana keterangan ayat 40 surah Al-Hijr. Yang mengamalkan ilmu dapat merasakan perbezaan isi dua botol itu. Yang menuntut ilmu dapat menghidu kelainannya. Yang tidak mempedulikan ilmu sudah tentu akan mudah diperdaya. Kalian sedang hidup pada zaman di mana banyaknya fuqaha, sedikitnya khutabah, dan sedikit yang meminta-minta, banyak pula yang memberi. Beramal saat ini lebih baik daripada berilmu. Akan datang suatu zaman di mana sedikitnya fuqaha, banyaknya khutabah, dan banyak yang meminta-minta tetapi sedikit yang memberi. Berilmu saat itu lebih baik daripada beramal. Apabila bonda kita, Aisyah radhiyallahu anha, melalui Mishkatul Masabih 1257, menyimpulkan bahawa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ulama, golongan pewaris para nabi sepatutnya menjadi tauladan watak terbaik pada zaman mereka. Menjadi perintis himpunan adab, akhlak, serta segala kebaikan yang diseru dalam kitabullah. Namun sesuai kata-kata Umar radhiyallahu anhu menerusi Sunan Al-Kubra 20.400 bahawa watak seseorang di khalayak ramai tidak semestinya watak dirinya yang sebenar. Ketika di rumah, watak juga bisa dilakonkan seperti kenyataan Ali radhiyallahu an dalam Sunan Ad-Darimi 384. Demi pengaruh. Walau bagaimanapun, kita bisa mencerap perwatakan mereka melalui sikap sabar, berhati-hati, dan merendah diri dalam mendidik umat. Cerminan kefaqihan yang sebenar. Kerana kefaqihan yang sebenar itu tanda dia dipilih oleh Allah. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim 1037. 7 karakteristik faqih. Tidak terburu-buru mengeluarkan fatwa. Kerana yang paling tergesa-gesa memberikan fatwa adalah yang paling cepat menuju neraka. Dan kerana sikap terburu-buru itu adalah daripada syaitan. Tidak mengeluarkan fatwa berdasarkan akal atau tanpa dasar. Atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya dengan alasan yang samar tanpa dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelesaikan permasalahan berdasarkan susunan tingkatan keutamaan rujukan, Al-Quran, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang disepakati, dan ijtihad. Menunda permasalahan yang baru untuk merujuk pakar, bermesyuarat, atau membuat kajian yang teliti terlebih dahulu kerana menunda itu lebih baik. Tidak selalu mengeluarkan fatwa bagi setiap pertanyaan, kerana orang yang melakukannya hanyalah orang gila. Tidak memaksa diri atau berpura-pura tahu apabila tidak menguasai ilmu sesuatu permasalahan. Menjawab Allahu a'lam kepada permasalahan yang tidak diketahui kerana berkata tidak tahu itu adalah sebahagian daripada ilmu dan tanda keikhlasan, bukan kepura-puraan.